Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata al-muznibata bitaqwallahi ta'ala wa ahussukum ala ta'atihi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan sama-sama kita melaksanakan segala titah perintahnya, menjauh dan menjarakkan segala larangannya. Semoga Allah kurniakan kepada kita termasuk di kalangan ahli muttaqin atau orang yang bertakwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam menerusi perjalanan kehidupan kita, kita melihat terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku, sama ada sekeliling kita, luar daripada negara kita, tempat kita, bahkan terkadang-kadang terkena kepada kita. Semuanya merupakan lukisan daripada takdir ilahi yang tak dapat tidak kita terimanya dan kita redainya. Dalam apa jua keadaan sekalipun, sebenarnya dalam sebuah kehidupan kita sedang mencari satu nuktah yang kita ingin dambakan, kita ingin capaikan, namanya kebahagiaan. Kebahagiaan ini merupakan hal yang dirasai oleh jiwaan, bukan hanya fizikal. Dengan sebab itu kadang-kadang petani yang seadanya merasa gembira lebih daripada bilioner yang terkenal dengan duit yang banyak. Boleh jadi nelayan yang hanya kais pagi, makan pagi, merasa gembira daripada pegawai tertinggi kerajaan. Boleh jadi orang biasa, tapi dia telah mengecap erti dan rasaan kegembiraan. Sebagai contoh, kita, sebahagian daripada kalangan kita di sini adalah mereka yang bergraduasi, yang mana kita sekarang berada di pos-pos utama, sama ada Kementerian Keuangan, JAKIM atau kementerian yang lain. Dan alhamdulillah kita dijumlahkan daripada golongan yang sederhana dan ke arah mencukupi apa yang direzekikan Tuhan. Tetapi kita yang sama, yang dapat memegang duit ribuan ringgit ini, apabila kita suluh kepada diri kita dan kita semak kepada diri kita, boleh jadi kita katakan, saat aku merasa gembira tak kala aku sedang belajar dahulu, yang pada masa itu dalam poket mungkin RM100, RM20 atau RM30, dan kadang-kadang makan pun terpaksa kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Tapi kita merasa nostalgia indah dan sangat bahagia kita ingat dan kita lihat ketika itu. Yang menjadi masalahnya seolah-olah daripada situ kita faham bahawa bukanlah kedudukan segala-galanya, tapi kebahagiaan apabila kita sendiri merasakan dalam jiwa kita, dalam hati kita, perasaan kita, dan kita merasa dengan sifat-sifat yang baik yang terwujud pada kita ketika itu, dengan qanaahnya, dengan untuk mencari mardatillahnya, dengan keadaan-keadaan seperti itulah, maka sentiasa bahagia mengiringi kita.
Ini menunjukkan kepada kita bahawa semua orang boleh mengecapinya, tapi tahap kebahagiaan di satu-satu tempat itu atau seseorang itu berlainan. Yang ini bahagia, yang ini kurang, yang ini seronok, yang ini tidak. Macam mana kita nak merasakan kehidupan seperti ini? Dalam Islam mengajar beberapa pedoman yang amat mudah. Pertama, sentiasa membasahkan lidah dan hati serta mulut kita dengan zikrullah. Firman Allah Ta'ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Keserabutan kehidupan dapat ditenangkan dengan zikrullah. Keduanya, apabila kita bukan sekadar dalam keadaan seperti itu, kita jangan sekali-kali tidak zikir dan tidak ingat kepada Allah. Kerana apabila kita tidak zikir dan tidak ingat kepada Allah melalui ibadat yang wajib atau yang sunat, Allah gantikan dengan kesempitan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling daripada zikir ingat kepadaku dengan mengikut ingat yang sebenar, melaksanakan titah perintahnya, maka hidupnya adalah sempit. Bila hidup sempit, maka keadaan kehidupannya tidak stabil. Kita tengok isterinya, kita tengok anaknya, kita tengok keadaan dirinya, di mana mungkin pada luaran dan zahir nampak okey, tapi dari segi sebenarnya mereka berkecamuk dan berkocak. Saya terbaca satu kisah, cerita seorang budak bersama dengan wartawan yang ramai melihat seorang aktris yang terkemuka dunia sekitar 1940-an, 50-an atau 60-an, saya lupa. Aktris tersebut dikenali sebagai Marilyn Monroe. Suhu sangat ya. Jadi dalam keadaan wartawan bertanya banyak soalan kepadanya, tiba-tiba seorang budak ni tanya dia satu soalan. Puan berada di puncak seperti ini, Puan rasa gembira atau bahagia ke tidak? Dalam keadaan dia tawanya, dia terkedu dan dia senyap. Sebab ini orang tanya masalah hati, masalah perasaan, masalah jiwa. Akhirnya dia kata nanti saya jawab. Akhirnya dia meninggal dunia. Dikatakan dia telah tulis satu jawapan. Jawapan yang dia tulis itu dia letak dalam sampul surat, dia letak dalam sebuah bank di Manhattan. Jadi orang ambil surat tersebut, orang dapati daripada Marilyn Monroe. Dalam surat tersebut berkata, sebenarnya aku tak bahagia. Aku kalau boleh nak jadi macam kamu. Maknanya di situ kita faham, itu bukan segala-galanya. Orang Arab berkata, bila dia mengecapi kegembiraan melalui bangun tahajud malam, berdoa munajat pada Tuhan, dia berkata selepas dia membuat satu conclusion kehidupan, khulasatul hayah, lam ara sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyyah was-sa'idu. Aku tak tengok himpunan harta yang banyak itu merupakan puncak kebahagiaan, tapi orang yang bahagia sebenar adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah
yang sentiasa beramal dengan amalan yang saleh, ingat untuk menghadapi hari seterusnya, dan kita dapat mengecapi kebahagiaan di dunia sebelum kita menuju ke hari akhirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi mereka yang takut kepada maqam Tuhannya akan dikurniakan kepadanya 2 syurga. Sebahagian ulama menafsirkan syurga yang pantas, yakni ketika di dunia dengan rasa bahagia, dan syurga yang menanti di hari akhirat kelak yang kekal abadi di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.